أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pakai itu boleh? Boleh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Kalau yang jauh-jauh saya jemput ke depan sikit lagi boleh? Kita duduk rapat-rapat sikit insya-Allah. Kalau yang tak perlukan dinding lah, kita duduk rapat-rapat. Moga-moga Allah bagi lagi kebaikan kepada kita lah insya-Allah. Kita rebut peluang demi peluang insya-Allah. Kadang-kadang yang kita mengaji ni bukan kita dapat sangat pun, tapi rahmat yang ada dalam tu yang dapat. Kadang-kadang yang kita mengaji ni bukan kita amal sangat pun, tapi keberkatan atas tindakan kita mengikuti sunnah Nabi. Tambah-tambah ada kerusi hijau tu lagi kan, lagi sedap, lagi selesa lah insya-Allah. Okey, baik. Kita telah mengubah tarikh pengajian kita daripada hari Ahad kedua yang banyak sangat halangan. Ahad kedua, setiap hari Ahad saya daripada Bukit Beruntung nak datang sini kena keluar highway utara selatan. Keluar je Bukit Beruntung terus kena break. Setiap minggu hari Ahad. Jadi dia merosakkan perancangan. Saya usaha dan kita dapat hari Isnin kedua. Isnin kedua, so kita akan cubalah Isnin kedua tu pun saya keluar daripada rumah pukul 6. Ada jam beberapa tempat tapi Allah makbulkan insya-Allah. Okey, baik. Meneruskan pengajian kita dalam kitab Subulus Salam yang kita membincangkan berhubung dengan pengajian solat, ya, hadis-hadis yang sahih yang kita bincang dalam pengajian solat. Kita telah banyak masuk juga hari itu. Tambah-tambah yang terakhir hari itu kita telah baca beberapa hadis berhubung dengan doa iftitah yang bukan hanya satu. Malah doa iftitah ni kalau kita kaji ada 12 jenis doa iftitah. Ikut suka kita lah nak baca yang mana pun, sebab ianya sahih. Kalau kita nak baca kombinasi yang kita selalu baca tu, Allahu Akbar kabira, sambunglah wajah tu, boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita baca panjang, lama panjang, kita akan lama-lama rasa berat. Sedangkan baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup, sah. Atau tak nak baca yang tu, Allahu Akbar wajjahtu wajhiyal ladzi sampai habis, sah. Atau tak nak baca yang tu, Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama bainal maqri wal maghrib, dia pun sah. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, sah. Pendek ustaz, ada yang pendek sikit lagi tak? Ada. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Macam mana kita baca ketika bangun daripada Sami Allahu liman hamidah tu, maka yang tu pun hukumnya sah. Tapi ialah 12 sebutan atau bacaan doa iftitah, kita selalu memilih yang ke-13 sebab sunat, jadi kita tak payah baca. Itu pilihan ke-13. Ruginya manusia. Okey, baik. Hari ini kita sambung hadis yang ke-259. Bukanlah hadis 259 dah kita baca, bukan. Tapi nak cerita dalam bab solat ini, kita bercakap tentang hadis yang ke-259. Hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat.
Dan sesungguhnya Aisyah telah berkata bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Kata Aisyah ni dia meriwayatkan hadis, dia kata Nabi ni yaftastih, yakni memulakan salat bitakbir Allahu Akbar, dan terdengar daripada Nabi itu alhamdulillahi rabbil alamin. Yakni bacaan-bacaan yang lain Nabi membaca secara perlahan, Aisyah tak dengar. Kan, bukan tak ada bacaan lain, tapi dalam hadis ni yang Aisyah nak bagi tahu benda yang Nabi baca kuat dan kita supaya kita faham. Pertama sekali, Nabi ketika mula Allahu Akbar, tak dengar benda lain lagi dah. Lepas Allahu Akbar tu tak dengar benda lain, yang lain dibaca secara perlahan. Yang kuatnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pun bismillah tu pun ada khilaf. Ada ulama kata boleh baca bismillah dengan kuat, ada ulama kata boleh baca bismillah dengan perlahan. Mazhab Imam Maliki kata jangan baca bismillah dalam surah Al-Fatihah dalam solat. Kenapa? Makruh. Padahal kita percaya, ya betul Imam Maliki ni. Imam Maliki tu tok guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tak kata tok guru dia salah. Cuma Imam Syafi'i memilih sesuatu yang lebih benar, iaitu ada hadis mengatakan Nabi menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu dengan kuat. Yang baca perlahan baca. Begitu keadaannya. Nabi mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushhus ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Yakni ketika baginda raka'ah, ketika baginda sujud, maka baginda tidak menundukkan kepalanya dalam keadaan melampau atau mendongakkan kepalanya, melainkan walakin baina zalik, dia duduk di tengah-tengah antara tunduk dengan dongak. Maksudnya setara dengan tulang belakang waktu rukuk. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan baginda itu ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, sami'allahu liman hamidah, baginda tak terus sujud melainkan tegak, yakni dalam tamakninah. Tegak dia. Sami'allahu liman hamidah. Allah dah, bukan begitu. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baginda tak terus sujud. Sebab itu yang kita selalu kena belajar. Umur kita dah 5-60 ni tak belajar lagi. Kena belajar sungguh. Ya, dia tidak sami'allahu liman hamidah Allahu akbar tu, tak macam tu. Dia perlu rukuk bersama tamakninah, i'tidal bersama tamakninah, sujud bersama tamakninah, duduk antara dua sujud juga bersama tamakninah. Apa maksud tamakninah? Berhenti seketika, setidak-tidaknya sepanjang satu kali subhanallah. Cukuplah. Ya, jangan laju. Yang kita akan kupas kemudian. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Ya, di sini dikatakan bahawa Nabi, jika baginda Nabi mengangkat kepala daripada baginda sujud itu hingga baginda duduk dengan tegak. Sujud, angkat kepala, duduk tegak. Dia tak kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak gitu. Ada perhentian dekat sana. Ya. Dan setiap dua rakaat, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Setiap dua rakaat Nabi baca tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dan setiap
beliau mendudukinya ketika tahiyat itu, beliau menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Punggung Nabi letak dekat kaki kiri dan kaki kanan pacak. Yang tu kita akan tunjuk kemudian. Tapi nak bagi tahu hadis dulu. Dan kemudian ada satu benda yang Nabi larang. Wa kana yanha. Sesungguhnya Nabi larang an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'i iftirash sab'i wa kana yakhtimu as-salata bitaslim. Baginda melarang duduk seperti syaitan. Dalam solat tu rupanya ada gaya duduk seperti syaitan. Yakni melarang dengan duduk cara menghamparkan kedua lengannya ketika sujud, lengan tu dirapatkan ke lantai. Itu cara duduk syaitan. Dan juga wakana wa yanha an yaftarish rajulu dhira'aini iftiras. Dia dilarang duduk seperti haiwan liar atau haiwan buas, ya, atau binatang buas, yakni yang menghamparkan lengannya. Dan juga baginda menutup solat, awakana yakhtimus salata bi taslim, dengan bagi salam. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Cuma dalam riwayat Imam Muslim yang ni, hadisnya ni ada cacat sikit. Tetapi penyampaian dia tu betul. Dia ada cacat sikit tapi penyampaian dia betul. Baik, mari kita tengok apa pesanan. Pertama sekali, siapa yang pesan, siapa yang bawa hadis ni? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni, dia isteri yang menikah dengan Nabi dikala umur dia 6 tahun dan tinggal bersama Nabi dikala umurnya 9 tahun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. So kita jangan terpedaya dengan percakapan orang-orang kafir yang mengatakan Nabi menikah dengan budak-budak lah itu. Orang dulu umur 9 tahun, dia ni boleh jaga keluarga. Bukan kata orang dulu, zaman atuk nenek kita dulu 14 tahun dah ada anak, kan? Jadi tak pelik pun sebenarnya. Orang perempuan kat belakang kena belajar daripada Aisyah. Aisyah adalah isteri Nabi yang paling banyak dia punya ilmu, dipanggil sebagai alimah, dan dia meriwayatkan 2100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi Aisyah ni dia di antara orang yang meneruskan perjuangan Nabi menyampaikan hal-hal kebenaran yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah bercerita. Ya, Aisyah bercerita, dia kata Nabi memulakan salat dengan bacaan takbir. Allahu Akbar, takbir. Siapa tak takbir, hukum solat dia tak sah. Sebab dia kena mula dengan takbir. Angkat tangan tu sunat. Tapi menyebut di mulut itu fardu, rukun. Jadi kita kalau tak nak angkat tangan, contoh tangan kita dia jatuh motosikal, kan? Maka kita niat di jalan mati Allahu Akbar, tak payah angkat tangan. Tapi kalau tangan sihat, kenapa pula tak angkat? Tangan tu sihat, angkat je lah. Gitu keadaannya. Maka mengangkat tangan itu sunat, tapi sunat yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi yang paling penting yang disebut oleh Aisyah adalah takbir Allahu Akbar. Itu yang rukun tu. Okey, baik. Dan kemudian selepas takbir, baginda Nabi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita break dekat sini. Kenapa Aisyah cerita tentang Alhamdulillahirabbil alamin dan Aisyah tak cerita tentang doa iftitah? Kerana doa iftitah dibaca secara sir, secara perlahan. Sedangkan alham itu dibaca dengan zahir. Zahir ni macam mana? Zahir ni paling tidak telinga kita dengar sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadilah gitulah. Bukanlah maksud zahir tu sampai tu imam terkejut siapa tu imam sebenarnya. Dia sampai begitu. Dan dia maka zahir dia baca alham.
Baik, ketika satu pertama kita nak sebut, bila dah takbir saja, maka kita sebut tentang doa iftitah. Tolonglah makmum ataupun imam ataupun munfarid, orang yang solat sendiri, jangan sesekali meninggalkan doa iftitah. Sama ada solat itu solat fardu maupun solat itu solat sunat, melainkan yang tak perlu baca solat jenazah aja. Tu. Jadi kalau solat fardu, bacalah. Baca. Kenapa? Sebab nikmat dan hadiah besar menunggu kita dalam hadis banyak cerita. Dan ketika kau jadi imam, bacalah. Dan ini saya selalu tegur tu imam terutama bulan Ramadan masa solat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam meninggalkan doa iftitah sampai tak rasa rugi langsung. Apa cerita? Iya betul, dia tu sunat. Tapi tak perasan ke bahawa amalan sunat itu menampung amalan fardu? Sebab amalan fardu kita tu kurang khusyuk, kurang betul. Maka yang sunat itulah yang tampal tolong jahit mana yang kurang. Jadi kita ni, saya sarankan, kalau kita jadi imam, tak ada masalah, bacalah yang pendek maupun yang panjang, sebab makmum takkan melepasi kita. Tapi pada makmum, saya sarankan baca yang pendek-pendek je. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah, selesai. Cukup lah. Kalau ketika solat zuhur, asar, kan kita tak dengar imam baca. Kau jangan baca panjang-panjang. Sekejap ni imam rukuk, awal Fatihah tak habis lagi, sebab baca iftitah panjang. So baca iftitah yang pendek. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dah selesai. Itu kaedah ni kita kena faham. Ya, kita kena faham dari sudut tu. Jadi jangan sesekali tinggal, bukan kerana batal, tetapi cacatnya solat kita kurang sempurna. Baik, masuk dalam bab Aisyah kata Nabi baca surah Al-Fatihah. Pertama kita dah bagi tahu tadi dah, Bismillahirrahmanirrahim adalah sesuatu yang kita faham dia itu ayat daripada surah Al-Fatihah, ayat pertama. Walaupun sebahagian ulama menyatakan dia tu penambah saja, dia penambah saja, tapi kita mengambil dia adalah ayat pertama dengan sama ada nak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim ataupun nak baca perlahan, tapi kita merasakan dia perlu dibaca. Macam mana bentuk dia? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh? Sunnah? Atau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua cantik, tak ada masalah. Malah kalau kita banyak hadis yang paling banyak sekali adalah memperlahankan Bismillah. Hadis yang paling banyak, kalau ngaji hadis lah, memperlahankan Bismillah. Cuma kita je kalau jumpa dengan orang yang memperlahankan Bismillah, tak kita akan kata dia, puak mana dia orang ni. Sebenarnya kita tu. Sebab tu saya selalu ulang, apabila kita melihat peliknya pada amalan orang lain, bukan bermaksud amalan orang lain salah, tapi kita yang bodoh, kita yang tak ada ilmu. Sebab tu kita nampak pelik. Sedangkan Nabi mengajar 1400 tahun dulu lagi dah cerita tu. Okey, baik. Bacaan Al-Fatihah hendaklah dibaca dengan suara yang kita panggil apa? Suara yang zahir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, zahir. Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf Ra yang banyak disalah erti. Dia bukan boleh sebut Ra, mulut tak boleh muncul Ra, Ri, Ru, tak boleh muncul. Huruf Ra, Ra dia tak muncul. Yang muncul adalah lidah kita. Ra, Ri, Ru. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Rahim, bukan. Dia tak boleh raung ke hadapan.
Kalau kita ngaji lah. Jadi kalau baca bagi betul-betul, belajar sikit tak apa. Kalau ada kelas Al-Quran, masuklah. Walaupun dia kata tiba-tiba pihak surau Haji Kiai Ridwan ini tiba-tiba buat klinik Al-Fatihah untuk dewasa. Maka kita yang dewasa tu jangan mengatakan Fatihah aja. Kalau itu yang kita kata, bengonglah kita ketika itu. Kerana Al-Fatihah itu surah yang dipanggil sebagai Ummul Kitab, induk bagi seluruh Al-Quran. Yang lain salah, tak batal solat. Tapi Fatihah salah, kita batal solat. Seandainya kita tak belajar untuk menyebutnya dengan betul. Habis surah Al-Fatihah. Dan kemudian ketika baginda rukuk, maka baginda tidaklah menundukkan kepalanya dan tidaklah mendongakkan kepalanya dengan kadar melampau ketika rukuk. Malah disebut bahawa baginda meletakkan kepalanya di antara dongak dan tunduk. Maksudnya kalau kita rukuk, kepala kita, tengkuk kita ni dia sekata dengan tulang belakang. Itu kaedah yang betul. Kepala kita tu jangan tunduk melampau. Sebab itu bila kita belajar tentang rukuk, tangan kita ada dekat lutut, bukan dekat peha mendongak atau dekat betis menunduk. Itu bukan. Tu kadang-kadang manusia dia nak beramal, tapi belajar tak nak, dia beramal. Itu bahaya juga. Maka jangan kita menunduk atau jangan kita mendongak, tapi beradalah di antara keduanya. Dan ketika baginda mengangkat kepala daripada rukuk, i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Pertama kita ulang balik, kita mengaji bertahun-tahun dah ni. Sami'a, bukan sami Allah. Jangan sebut alif, tapi sebut ain. Sami'allahu liman hamidah, bukan sami Allah. Okey, bahaya tu. Ya, bila kita baca sin, mim, ain masuk dalam Allah, sami'allahu liman hamidah. Kita orang Melayu dengan orang Jawa, termasuklah Banjar, ada orang baca sami Allah. Sami, sin dengan mim, dia buang ain, dia letak huruf alif. Itu tak betul. Dia kena baca sami'allahu liman hamidah. Bila dia rukuk, dia bangun, sami'allahu liman hamidah, tegak. Ketika tegak baru sebut Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ada hadis sahih dua-dua tu. Ya, itu ada dalam hadis baginda Nabi SAW. Dan ketika baginda mendongak itu i'tidal, maka baginda tidak terus sujud. Sebab itu saya sarankan kepada tuan-tuan daripada dulu lagi adalah sami'allahu liman hamidah, tegak. Rabbana walakal hamdu, sambung. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jadi lama. Allah, tuan-tuan, saya tahu orang-orang sini banyak reta. Dah kebanyakannya sampai dah paling tidak umrah di Mekah dengan di Madinah. Tuan-tuan pergi Mekah dengan Madinah ketika semayang, tuan-tuan tengok i'tidal di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi macam mana. Dia tak macam kita. Kita kadang tu imam tak belajar, laju no, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Allah dah. Kita kalau kita duduk pergi semayang di Mekah dan Madinah, kita akan rasa panjang no oleh orang ni, ya. Gitulah keadaannya. Ada bacaan. Tuan-tuan, hebatnya bacaan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ada banyak hadis cerita. Satu hadis, saya pilih satu hadis. Bila tengah solat, kemudian Nabi dengar orang belakang sami'allahu liman hamidah, dia jawab rabbana walakal hamdu. Kemudian makmum sebut hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lepas solat Nabi pusing. Nabi tanya, aku terdengar
ada lafaz daripada jemaah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh aku tahu siapa yang baca? Masing-masing tunduk, takut salah. Ya, masing-masing tunduk baca. Nabi ulang kali kedua, boleh aku tahu siapa yang baca tadi? Ada seorang kat tangan, ya Rasulullah, bukan saya yang baca, tapi saya nak tanya. Dia bagi tahu saya siapkan, bukan dia yang baca. Bukan saya yang baca tu, tapi saya nak tanya, kenapa ya Rasulullah? Sebab ketika itu aku dibuka hijab oleh Allah. Aku dapat lihat ketika orang yang baca tu, malaikat, 30 malaikat berebut menulis banyaknya pahala orang yang menyebut hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tiba-tiba kawan jemaah yang baca tu, ya Rasulullah, saya tadi yang baca. Oh, gitu. Allah. Tu. Jadi kita sampai ketua tak hafal, kira rugi. 30 malaikat berderu-deru menulis banyaknya nikmat. Tapi sebabkan manusia ni dia nyombong. Allah nak bagi, dia tak nak. Tapi kalau orang nak bagi, dia nak. Allah nak bagi. Contoh ketika kita bagi bantuan kepada fakir miskin. Saya pernah 1 tahun sebelum PKP di Negeri Sembilan. Semua daerah dalam Negeri Sembilan saya dibawa untuk bagi ceramah kepada penerima sumbangan daripada pihak zakat. Dan sebelum diberi sumbangan zahir, sumbangan rohani dulu. Ceramah dulu bagi 1,5 jam kat dia orang. Dan saya selalu ungkap, kita kalau manusia nak bagi, berlumba-lumba datang. Tapi Allah nak bagi lama dah, tak berebut pun kita. Allah nak bagi banyak benar nikmatnya, tapi kita tak nak. Tapi manusia nak bagi, beratur bukan main. Saya pernah tengok satu video yang dia orang hantar daripada Terengganu ke, Tok Imam dengan mana nak dapat yang RM100 tu. Pengsan-pengsan Tok Imam dan tua-tua datang ke. Kan, apa salahnya kalau kau bagi masuk dalam akaun Tok Imam tu? Tu kita risau, itulah manusia. Jawab dia, maka kita ni macam mana? Kita buatlah ikut sunnah Nabi SAW. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Saya sarankan imam baca yang tu. Dan imam baca pula dengan suara yang lebih sikit, supaya makmum dapat hafal 10 kali, 20 kali, 100 kali, insyaAllah dapat. Itu nikmat. Ruginya bila kita tahu hadis Nabi, dan kita tahu kita nak dapat syafaat Nabi, tapi kita tak mau beramal dengan sunnah Nabi. Dan sehinggalah baginda Nabi SAW ketika bangun daripada sujud pertama, duduk antara 2 sujud, baginda tidak terus sujud, melainkan duduknya itu dalam keadaan duduk yang tegak. Dan pada rakaat yang setiap rakaat kedua, baginda membaca At-Tahiyyatu Lillah. Ada hadis begitu, At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatu Lillah, pun ada hadis demikian. Baik, dalam bab tahiyat, ada orang tanya pula, Ustaz, rakaat tahiyat awal apa beza dengan tahiyat akhir? Saya katakan tahiyat atau dipanggil bacaan tasyahud, awal dan akhir tidak ada perbezaannya, melainkan tahiyat akhir adanya selawat Nabi. Itu je. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Contohnya sampai kat situ. Habis dah? Habis selawat rakaat tasyahud akhir. Cuma kita ada mengambil hadis yang dhaif. Hadis dhaif menyebut adanya selawat dan sebahagian selawat. Maka ada sebahagian kita dia baca Allahumma salli ala Muhammad, akhirnya di hujung baru dia sambung wa ala ali
Muhammad? Jawabannya, kedua-dua hadis tentang selawat di tahiyat awal adalah hadis yang mursal lagi dhaif. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah selesai. Dalam tahiyat tu pula ada jari. Ada angkat isyarat musabbihah. Pertama, sunnah dia jari tengah cantum dengan jari ibu jari. Ini paling baik. Jari tengah cantum dengan ibu jari. Letak bawah, jari ni turun bawah. Sudah selesai. Habis. Kaedah yang kedua, jari ni macam ni, letak ibu jari kat sini. Kaedah yang kedua. Okey, tapi kaedah pertama lebih utama, cantumkan keduanya tak kat bawah macam ni. Bila diangkatnya bagi mazhab Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah, turun balik. Asyhadu an la tu dia nafi, illallah isbat. Okey, nafi bahawa tiada Tuhan lagi dah yang berhak disembah melainkan Allah. Sambil mata kita bukan tengok tempat sujud, tapi tengok jari. Waktu lain semua tengok tempat sujud, tapi isyarat musabbihah sunnah dia tengok di jari. Imam Hanafi, imam yang paling tua, asyhadu an la ilaha illallah. Okey, mazhab Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Gitu. Dan dia tegak sampai fil alamin innaka hamidun majid. Mazhab Imam Hanbali, anak murid Imam Syafi'i, atas dia sebut Allah dia angkat. Asyhadu an la ilaha illallah, diturun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diturun. Allah diangkat, Allah diangkat. Mazhab Imam Malik, dia menggerak-gerakkan jari ke atas dan ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu semua boleh pakai. Ada orang dia kata, ustaz, saya solat dekat RNR. Saya solat dekat RNR. Saya solat dekat sebelah orang ni, orang yang belah kanan saya ni. Saya terperasan jari dia begini masa tahiyat. Apa hukumnya, ustaz? Hukumnya awak yang berdosa. Asal, ustaz? Sebab semasa solat pun awak boleh nampak jari orang lagi. Awak yang tak khusyuk sebenarnya. Itu perangai kita. Peliknya manusia bukan kata dia tu salah. Peliknya manusia tu tanda kita bodoh. Tanda kita tak ada ilmu. Lebih bodohnya kalau kita cepat menghukum orang lain tanpa ilmu. Maka tak ada masalah apa-apa. Begitu. Cuma tambahannya adalah setiap kali jari kita naik itu, maka sunnahnya mata kita memandang ke arah jari kita itu. Itu sunnah. Sebab itu kalau tuan-tuan tanya saya memilih mazhab Imam Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis dah pandang, dah cukup lah. Maka saya terus pandang ke arah kiblat. Begitulah keadaannya. Tapi boleh ke tidak ikut mazhab Imam Syafi'i Hanafi? Semua okey. Hanafi okey. Maliki ni semua ada pandangan-pandangan yang bukan pandangan kosong, melainkan ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditafsirkan dengan berbagai-bagai bentuk tafsiran. Okey? Baik. Jadi 2 kali tahiyat. Kalau 2 rakaat itu sahaja, tak ada lain lagi lah. Kalau nak buat tahiyat 3 kali tak boleh, tahiyat 4 kali tak boleh, tahiyat sekali pun tak boleh, melainkan kalau dia 2 rakaat sahaja. Okey, itu kena faham. Baik, sekali lagi saya kata tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama. Cuma tahiyat akhir ada penambahan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika baginda itu membaca tahiyat atau duduk selepas sujud itu,
maka baginda Nabi SAW meletakkan kakinya itu dengan lipat kaki kiri, punggung duduk di atas kaki kiri dan tegak kaki kanannya. Habis ustaz, kami nak duduk macam lain. Siapa sepah nak duduk cara lain? Dan Nabi ajar gitu. Kau duduk gitu sudahlah. Dan duduk cara itu pula tak ada khilaf langsung dah. Lipat kaki kiri, punggung letak atas kaki kiri, tegak kaki kanan. Kau mampu tak? Mampu ustaz. Habis kenapa nak pilih cara lain? Dan Nabi mengajar kita gitu. Itu. Kadang manusia ni sombong, takabur. Okey, baik. Baginda melarang duduk seumpama syaitan. Okey, baginda melarang duduk seumpama syaitan dan melarang seseorang duduk dengan cara menghamparkan kedua lengannya sebagaimana haiwan buas menghamparkan kedua lengannya. Okey, ini benda-benda yang sepatutnya kita mengambil peduli juga. Dan nanti kita tengok cara duduk tu saya akan tunjukkan sebab kita ulang ajar tak apa. Dan last kali baginda menutup dengan salat, dengan salam, bacaan salam. Jadi salam ni yang sebelum kita tunjuk salam, ucapan dia Assalamualaikum pun boleh, tapi paling cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tak sebut, tapi ada ulama kata memandangkan ucapan salam ada wabarakatuh. Kalau siapa teringin, buat je lah. Kalau ikut teringin, baik kita bagi panjang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Makan kepada orang. Tak boleh lah. Sunnah kan Nabi pesan. Apa Nabi pesan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Bukan kata Nabi, salatlah kamu sebagaimana kamu nak salat. Bukan. Kita tak boleh salat ikut suka hati kita. Mak bapak kita ngajar gitu je tak boleh. Tapi kita kena ikut hadis Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi, ucapan yang paling top sekali. Kaedah dia mula pandang ke arah kiblat. Contoh, bila kita duduk tahiyat, maka mata kita tengok tempat sujud. Jadi kita tengok tempat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum arah kiblat. Warahmatullahi. Dagu kita ni kalau boleh sama dengan bahu kita. Sehingga para sahabat kata kami melihat putihnya pipi Nabi SAW. Patah balik, bagi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu keadaannya. Kalau tak, ada satu pandangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mula hadis kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tak mau juga, ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru gerak. Kan? Kalau tanya saya, Ustaz, ambil yang mana? Buat dua yang utama. Nombor satu lebih utama. Kan ya? Jadi kita buat hak mana paling dekat dengan hadis Nabi SAW. Kalau kita sakit kepala, tidur terjatuh bantal, menyengit gini, macam mana gaya? Jadi kita buat takat mana mampu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Jangan paksa. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini kan, berubah dada, batal solat. Ustaz, leher tak boleh gerak dah. Nak buat macam mana? Pun boleh. Pandang je depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beri salam rukun. Memalingkan wajah sunat. Tapi sunat yang dituntut kepada orang yang boleh melakukannya. Sudah selesai. Nah, kaedah ini gambaran yang diajar
oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan ni. Sila. Baik, kita sambung sikit lagi. Dalam hadis ini, hadis yang panjang, nak bagi tahu kita bahawa kesempurnaan dalam bab kesempurnaan, dalam bab kesempurnaan solat. Semua untuk pengetahuan, walaupun hadis ini riwayat Imam Muslim, secara jujur dan amanah dan sudut ilmu kita bagi tahu hadis ini ada cacat dia. Ada cacat di dalam hadis ini, di mana Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abul Jawza, daripada Aisyah, dan Ibnu Abdul Bar menyatakan hadis ini adalah hadis mursal. Kerana apa? Kerana Abul Jawza ni dia tak pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi perbincangan tu sampai macam tu, sampai begitu. Tapi kita cuma nak mengambil pengajaran daripada hadis tu, nak menunjukkan bahawa Aisyah ada bercerita tentang bagaimana bentuk solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbincangan. Jadi sebelum itu saya nak tunjuk. Ini kita dah tengok dah satu, lepas tu kita nak tunjuk dalam ni. Kamera pun tak boleh. Ustaz boleh tolong pegang kamera tu. Dia nampak masa tak jauh tak apa. Tak tahu okay. Baik, kaedah di dalam solat yang kita belajar pada hari ini. Pertama, dulu kita dah belajar dah bahawa berdirinya kaki kita ni, kaki kita yang pertama 4 jari longkang tu macam tu je. Bagi badan saya yang tak cukup kurus, maka saya rasa tak elok kalau saya berdiri macam ni, dia akan jadi tak seimbang tapak kaki. Jadi saya mengambil pandangan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Hanafi 4 jari. Saya ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i 1 jengkal. Saya selesa. Ada orang yang peha dia ni lebih besar, dia tak selesa juga 1 jengkal. Maka mereka mengambil pandangan mazhab Imam Maliki dan Imam Hanbali, buka besar sikit supaya dia selesa. Cuma jangan melampau sampai kalimah buka tu sampai mengangkang. Yang tak dia. Okey, saya ambil begini. Maka sunnah dia tadi, Nabi bertakbir. Tak bunyi apa-apa lah. Nabi terus bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, perkataan Allah dengan Akbar itu harus disebut dengan jelas. Dia tak boleh atau tak bunyi, tak sah solat. Kerana lafaz Allahu Akbar itu wajib dizahirkan macam kita baca surah Al-Fatihah. Jadi kena angkat Allahu Akbar perlahan cara kita. Cukup kan? Cukup kan ya? Baik. Ketika selepas takbir tadi, takbir ada 2-3 keadaan. Yang sunnah dia yang paling baik sekali adalah mengangkat dengan 2 tapak tangan menghadap ke arah hadapan, dengan jari sama dengan bahu. Paling sempurna, lelaki dan perempuan. Dari bawah angkat dulu, kemudian baru sebut Allahu Akbar. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, daripada sisi Allah sampai telinga, Allahu Akbar. Gitu. Kaedah ketiga, Allahu Akbar, baru angkat. Kaedah ketiga dhaif. So, 2 kaedah yang pertama. Kalau tuan-tuan perempuan tanya ustaz pilih yang mana, saya pilih yang angkat dulu di bahagian dada. Bila kita niat dan berdiri elok, Allahu Akbar. Begitu, itu saya yang pilih. Jadi tuan-tuan boleh pilih yang itu. Kenapa? Sebab hadis yang paling sahih sekali. Baik, sebutan Allahu Akbar sampailah kepada bab tadi. Kita angkat tangan dan kita boleh letak dekat mana? Dada boleh letak. Ada hadis awal dada pun boleh letak, tempat kita senang. Ada hadis tutup pusat. Ada hadis riwayat daripada mazhab Imam Ahmad, bawah daripada pusat pun ada. Cuma hadis tu dhaif. Mazhab Imam
Hanafi. Kalau tengok Bangladesh dengan Pakistan solat, mereka letak bawah. Tapi kalau belajar hadis, hadis tu dhaif. Jadi kita sepatutnya letak di paras mana? Daripada dada turun sampai pusat. Cukup, jangan bawah daripada itu. Cukup. Semuanya di bahagian tengah. Elok daripada letak tepi sebab tak ada hadis letak tepi. Tapi kalau kecil-kecil dulu kita belajar letak tepi. Sebenarnya semua letak bahagian tengah. Dengan letak macam mana? Satu, tapak tangan boleh letak atas. Tapak tangan boleh letak di atas. Satu boleh pegang pergelangan tangan, satu boleh pegang lengan. Boleh. Mazhab Imam Maliki dia lepaskan tangan. Cuma pandangan melepaskan tangan itu adalah bukanlah pandangan yang besar. Jadi kita boleh Allahu Akbar letak atas dada. Atau kalau tak nak, Allahu Akbar letak di tengah tempat senang. Kalau tak nak, Allahu Akbar 7 ataupun Allahu Akbar. Atau macam Imam Malik dia Allahu Akbar Imam Maliki. Okey, contoh kita ambil satu pandangan Allahu Akbar. Lepas tu kita baca doa iftitah. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Complete, selesai. Atau kalau kita tak nak baca itu, Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh. Habis, tak nak baca itu, Allahu Akbar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk pun boleh. Habis, selesai. Yang paling penting jangan tinggal doa kita. Al-Fatihah boleh baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Boleh. Ataupun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tak baca je. Sebab pandangan mazhab Imam Malik yang pandangan menggugurkan itu, yang kata makruh itu adalah pandangan yang tidak cukup kuat berbanding dengan pandangan yang membaca. Bacaan surah haruslah dibaca surah yang datang terlebih dahulu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kan, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Ada kan macam tu. Jangan kita baca daripada belakang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Habis rakaat pertama nak baca, rakaat kedua nak baca apa? Surah kita ada 114, itu je yang awak baca. Jadi kita baca yang mana dahulu diturunkan, kemudian disambung pada kemudiannya. Okey? Baik. Ketika qiyam, boleh kita selepas qiyam, boleh kita turun dengan mengangkat tangan. Ketika qiyam, dah habis baca dah, maka kita angkat tangan, Allahu Akbar. Boleh turun dengan mengangkat tangan. Atau boleh juga daripada sini turun terus, Allahu Akbar, tanpa mengangkat tangan. Takbir intiqal, kedua-duanya adalah sunnah dan ianya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita turun, tangan kita jari dibuka genggam lutut. Tak boleh paha, no way. Tak boleh betis, no way. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi hanya pegang lutut. Lurus boleh, bengkok pun boleh. Dan kepala tak boleh tunduk, kuku belum potong. Atau dongak macam tu, dongak ke atas tak boleh. Tapi kita pandang ke arah tempat sujud, dia setara dengan tu. Dan ketika rukuk, tempat rukuk ni, kita rukuk dengan baca dia Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Itu bacaannya 3 kali. Okey, ada kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Allahumma ghafirli. Ada juga hadis menyebut dibacanya Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Ada juga bacaan yang dikaitkan dengan 2 hadis, iaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau tanya saya katakan yang paling utama dan paling jelas daripada hadis tanpa wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kalau nak tambah subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Kalau nak tambah Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Itu ada hadis. Ya. Apabila daripada rukuk dengan pandang ke arah tempat sujud dan kemudian kita sami'allahu liman hamidah. Sami'a bukan sami Allah. Sami'allahu liman hamidah, huruf ain. Ya, daripada bawah sami'allahu liman hamidah, tegak dah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu satu. Ya. Dan ketika kita nak turun, boleh turun dalam dua keadaan. Pertama, turun dengan lutut dulu. Ya, ketika kita dari sini sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kita boleh turun Allahu akbar, turun lutut dulu, kemudian dua tangan dan kemudian kepala, begitu. Okey, dan ada kaedah turun tangan dahulu. Sekejap. Okey. Yang kedua, turun tangan dahulu. Kita dari sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allah ni tangan, Allahu akbar pun boleh. Tangan dulu pun boleh, lutut pun dulu pun boleh, kepala dulu tak boleh. Itu je. Kena bagi faham kat situ. Baik. Dan ketika kita duduk, bagaimanakah kaedah dia? Kaedah kita duduk adalah dengan melipat kaki kiri. Punggung berada di atas kaki kiri dan tegakkan kaki kanan. Sahih. Yang ini saya puji kawan-kawan kita daripada Pakistan, daripada Bangladesh. Mereka sangat baik dari sudut duduk ni. Sangat baik sebab bertepatan dengan pandangan mazhab Imam Hanafi. Hanafi. Duduk begini. Jika tidak mampu Ustaz gaul, gimana nak buat? Maka lepaskan kaki kanan ke bawah. Kalau terpaksa, lepaskan. Tapi punggung masih berada di atas kaki kiri, masih dapat persentage ni. Kalau tak mampu, maka boleh duduk dengan seperti tahiyat akhir. Boleh, sebab hadisnya sahih. Kalau tak mampu juga, lepaskan yang ini. Kalau tak boleh juga, maka cantumkan cara duduk dengan dua ini dan punggung berada di atasnya. Sunnah mazhab Imam Maliki. Boleh duduk macam ni. Tetapi dilarang duduk seperti syaitan. Pertama, duduk begini. Tak ada dalam hadis Nabi SAW. Okey, dia duduk begini, dia tak ada. Kalau nak, dia kena pacak. Yang kedua, jangan duduk begini. Hada syaitan. Duduk dengan muka yang ni, ini tak elok. Ini tak ada. Ketiga, jangan duduk yang kita suka-suka duduk. Ni macam ni. Mana datang? Lipat kaki kiri atau lipat kaki kanan. Yang ni tak tahu datang dari mana. Tak ada satu pun daripada hadis Nabi SAW. Baik. Selesai dengan cara duduk. Tadi bab isyarat musabbihah. Dia letak tangan dekat awal di hujung, letak begini dan jari begini. Bagi kita belajar dalam mazhab Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Dia turun. Mata tengok, asyhadu an la ilaha illallah. Bagi mazhab Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai habis. Mata tengok.
Lagi ada mazhab lain, bunyi Allah diangkat dia turun, bunyi Allah diangkat dia turun. Dan begitu juga mazhab Imam Malik, dia naik turun, naik turun, naik turun dan naik turun. Begitu keadaannya. Okey, baik. Yang mana boleh mengikut hadis, kebanyakannya tak ada masalah pun. Melainkan ada pertembahan yang pusing-pusing itu tak boleh. Tak tahu mana belajar. Yang pusing yang itu memang tak ada. Tak tahu tu guru mana dia ambil. Okey, baik. Cara duduk, dan Nabi pesan tadi, jangan sujud seumpama haiwan buas. Ini juga pernah berlaku. Baik, apabila manusia dia duduk tahiyat, cantik lah, dia duduk tahiyat, kemudian dia sujud dengan lengan dia ni, ya, sesekali jangan sujud begini. Nampak lengan saya? Nampak lengan? Sesekali jangan begini. Itu seperti al-kalbun, anjing. Sangat-sangat dilarang. Sepatutnya bila kita sujud, tangan kita diangkat, bukan begini. Itu banyaklah, banyak. Jangan sujud seperti ayam mematuk. Nabi kata Allah, Allah. Ini pun satu perangai. Nabi sebut banyak benda. Okey. Sujud apa, nak semayang macam mana, macam ayam. Okey. Kemudian bagi salam je tadi juga, kita duduk dah selesai dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Tak perlu Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah. Assalamualaikum, tengok lipas, tengok sini. Tak ada. Okey. Perbincangan tentang sapu muka, pada hakikatnya dalam hadis tak ada bab sapu muka. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jalan-jalan. Dah, habis. Selesai? Nah, ni ruginya manusia apabila manusia dia tidak usaha untuk memperbetulkan ibadah solat. Dalam ibadah solat pun bukan dia paksa buat semua macam tu, tapi ada macam-macam pilihan bersandarkan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dah 1 jam dah. Ya. Baik. Okey. Baik. Ada dua tadi yang saya kata. Yang pertama di bahagian dada, jari sama dengan bahu, ada satu. Yang dari sini, Allahu Akbar. Yang kedua, bila dia setentang dengan telinga, Allahu Akbar. Masih dibenarkan dengan syarat tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Orang perempuan hati-hati, tolong jangan buat macam ni. Allah, tangan menghadap ke atas tak betul. Selagi tangan menghadap ke arah kiblat, tapak tangan menghadap ke arah kiblat, yang itu cantik. Dia tinggi, tak ada masalah. Di bahagian depan pun tak ada masalah. Okey. Baik, ada soalan ke sebelum kita tutup? Boleh. Rakaat. Baik, cantik. Soalan ni selalu berlaku di mana-mana masjid. Imam ni duduk solat zuhur 4 rakaat, rakaat yang ketiga dia duduk baca Fatihah, baca ni Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, pertama sekali bila imam salam, kita ada dua pilihan. Sama ada pilihan menegur pada ketika itu, atau pilihan kedua ikut je imam, selepas dia bagi salam baru tegur. Ada dua pilihan. Baik, kita ambil pilihan yang kedua lah tadi kan. Dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. So khalifah yang kat belakang ni, Mam, baru 3. Zuhur kan 4. Imam kata, iya ke? Iya. Jom tambah lagi 1 rakaat. Dia pun datang sini, berdiri balik, Allahu Akbar. Makmum berdiri balik, join, tambah lagi 1 rakaat. Lepas tu di hujung nanti, selepas tahiyat akhir, buat sujud sahwi. Selesai. Begitulah keadaannya. Tak payah ulang balik. Yang itu imam, kadang tu imam pun tak erti.
Iya ke? 3? Kita ulang balik je lah. Untuk imam ulang seorang lah. Itu kadang-kadang dia tak faham. Niat untuk sambung balik dengan kesilapan kita tu lah. Dia tak payah usolli dan nawaitu sama Qudin. Dia tak payah. Dia berdiri tu kenapa? Nak cover balik yang salah tu. Bangun Allahu Akbar. Baik. Ada hadis Nabi solat zuhur atau asr ataupun asar, Nabi duduk tahiyat kedua dan Nabi terus bagi salam. Para sahabat tak tegur Nabi. Bagi salam lepas tu baru para sahabat tegur. Dia kata, ya Rasulullah ni apa kasar ke? Rasulullah kata, tak, kan kita kat kampung. Kasar, macam mana nak pendekkan? Rasulullah kata, tak. Kalau macam tu Rasulullah lupa ni, apa yang lupa? Patut kan solat 4, ni baru 2. Ya ke? Jom kita tambah lagi 2. Begitulah cara untuk rawat balik kekurangan yang tadi tu. Ya, wallahu a'lam. Habis? Silakan. Imam tak mengaku dia 3. Maka berapa orang yang menyedari bahawa makmum tu tahu yang imam tu rosak. Kalau imam tu katakanlah yang saksi tu lebih daripada ramai orang, maka imam wajib mengaku. Kenapa? Sebab dia juga manusia. Tapi kalau yang lain pun tahu, aku bukan kata 3, berapa pun aku tak tahu, maka imam dianggap lebih betul daripada makmum. Kecuali buktinya pengurusi bangun, tu imam salah, bendahari bangun, tu imam 3, tu siap kat belakang, tu imam tak cukup. Masa tu imam kata, jom kita tambah. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Tak payah. Dia tak membatas sebab kita telah memberi salam. Kita dah keluar daripada solat dalam keadaan yang kita bukan sengaja membatalkan solat. Kan? So tak ada masalah sebab percakapan di antara Nabi dengan para sahabat juga sedemikian. Maka lepas tu sambung, tak ada masalah. Jangan pergi kena tarik roti canai dulu. Balik-balik pocok dah. Itu tak boleh. Allah. Okey, baik. Lepas tu saya sarankan juga, tolonglah kita kuat sikit. Kuat apa? Kuat menghafal hadis dan sebagainya, sikit-sikit lagi je. Okey, menghafal hadis. Jangan rugi kita kalau berumur ni doa tu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, kita ada yang ada dalam hadis Nabi. Kita selalu sebut lagu Hindustan, kita hafal. Sungguh kadang-kadang kan sikit je doa dia, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Yang tu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. 5. Lagu Hindustan, filem Hindustan 2 jam. Lagu 7 minit. Lagu tujhe dekha koi jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. Bini kat belakang. Aduh. Yolah kita ngapal sikit-sikit insya-Allah. Moga Allah bagi kepada kita kebaikan. Okey, insya-Allah. Pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi hadis berhubung dalam bab salat juga dalam kitab Subulus Salam, insya-Allah. Baik, pada hari ini macam biasalah, saya selalu mengumumkan kok siapa-siapa yang nak bagi derma kepada pusat tahfiz kami. Moga-moga sekarang ni kami ada 46 orang pelajar, 20 perempuan, 26 lelaki, dan kita belanja RM20,000 untuk makan sahaja. Kalau tuan-tuan minat nak bagi barang mentah, satu hari kami guna 15 ekor ayam, kan ya, 10 kilo beras, kambing-kambing besar lah semua dengan bawangnya, dengan itu ini. So kos untuk yang paling mahal adalah kos untuk makan pelajar. Yang lain-lain tu insya-Allah lah ada lah sikit-sikit. Jadi kalau malam ni siapa-siapa yang nak beri sedekah, saya sangat alu-alukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.